Hai, bertemu lagi kita dalam Jom Belajar Bahasa Melayu bersama Cigu Priscilla. Apa kabar semua? Cigu harap kamu sehat walafiat dan sudah bersedia untuk mengikuti kelas Cigu hari ini. Baiklah, pada hari ini Cigu ingin berkongsi kepada kamu sedikit sebanyak nota atau penerangan yang berkaitan dengan modul PDPR kita. Yang pertama adalah apakah itu sinonim dan antonim. Oke, sinonim adalah perkataan-perkataan yang mempunyai maksud yang sama ataupun hampir sama arti. Contoh perkataan sinonim yaitu waktu sama dengan masa, ampun sama dengan maaf, usang, lama, senang, mudah, musuh, lawan, dan banyak lagi. Seterusnya adalah antonim. Apakah itu antonim? Antonim adalah perkataan-perkataan yang mempunyai maksud berlawanan. Contoh perkataan antonim adalah awal berlawanan dengan akhir, bahagia, derita, cuai, cermat, dulu, sekarang, suka, benci, dan banyak lagi contoh lain. Baiklah, seterusnya kita masuk dalam penjodoh bilangan. Apakah itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan digunakan di depan kata nama untuk menguatkan aspek bilangan. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan juga menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkara, dan manusia. Contoh penjodoh bilangan dan kegunaannya ialah penjodoh bilangan bentuk yang menerangkan tentang benda kecil yang berkeluk atau melengkung, contohnya sebentuk permata, sebentuk cincin, sebentuk mata kail, dan sebentuk subang. Penjodoh bilangan seterusnya adalah batang yang menunjukkan benda yang panjang, contohnya sebatang galah, sebatang pensel, sebatang sungai, dan sebatang lilin. Penjodoh bilangan seterusnya yaitu bidang yang menerangkan tentang benda yang terbentang luas, contohnya sebidang kebun, sebidang tanah, sebidang tikar, sebidang layar, dan sebidang permaidani. Penjodoh bilangan angkatan merujuk kepada sekumpulan manusia atau benda, contohnya angkatan tentara dan angkatan polis. Contoh penjodoh bilangan seterusnya yaitu kuntum yang digunakan untuk bunga, contohnya sekuntum mawar, sekuntum melur. Seterusnya kita masuk dalam kata hubung. Apakah itu kata hubung? Kata hubung adalah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan pertama, perkataan dengan perkataan, kedua, rangkai kata dengan rangkai kata, dan ketiga, ayat dengan ayat. Terdapat 3 jenis kata hubung. Yang pertama, gabungan, yang kedua, pancangan, dan yang ketiga, berpasangan. Kata hubung yang pertama yaitu gabungan menyambungkan 2 ayat yang sama penting kedudukannya. Contoh kata hubung gabungan adalah dan, sambil, atau, lantas, malahan, lalu, tetapi, serta, maka, bahkan. Seperti yang kita tahu, kata hubung gabungan ini adalah kata yang menggabungkan 2 ayat. Oke, contohnya mari kita lihat yang nomor 3. Julina suka menyanyi, satu perkara lain, tetapi kata hubung gabungan kakaknya suka menari. Di sana kita boleh nampak 2 perkara yang berbeza digabungkan untuk membentuk satu ayat yang baru. Boleh paham? Oke, seterusnya kita pergi ke kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan
Kata hubung pancangan menyambungkan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil. Contoh kata hubung pancangan adalah jika, walaupun, bahwa, sehingga, sementara, supaya, agar, apabila, kerana. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata hubung pancangan. Oke, kita lihat pada ayat yang pertama. Lili termenung kerana dia sangat sedih. Di mana Lili termenung ini merupakan ayat utama. Kerana itu adalah kata hubung pancangan. Dan dia sangat sedih ini adalah ayat kecil. Kalau kita amati betul-betul, kita paham betul-betul ayat ini, ayat utama ini lebih kepada apa yang kita mau cakap, apa yang kita mau sampaikan. Kata hubung pancangan ini lebih kepada penegasan, dan ayat kecil itu pula lebih kepada penjelasan. Penjelasan. Boleh paham kan? Oke, sekarang kita masuk dalam kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan ialah kata hubung yang digunakan secara berpasangan dalam satu ayat. Maksudnya kata hubung itu berpasangan untuk digunakan dalam satu ayat. Kita tengok contoh di sini. Kita ambil sedikit sahaja. Contoh baik mahupun. Oke, perkataan baik mahupun ini digunakan untuk menyatakan maksud sama sahaja. Sebagai contoh, ambil nomor 1. Baik Rosli mahupun Jamal boleh menyertai pertandingan nyanyian itu. Sama saja dia bilang. Oke, yang kedua, bukan sahaja bahkan juga digunakan untuk menyatakan maksud serta atau di samping itu juga. Oke, sebagai contoh mari kita ambil contoh yang kedua. Ayat yang kedua. Kamil bukan sahaja peramah, bahkan juga pandai berjenaka. Dia lebih seperti kata hubung macam perkataan dan. Dia peramah dan pandai berjenaka, tetapi menggunakan kata hubung berpasangan, bukan sahaja dan bahkan juga. Baiklah, ini adalah sedikit nota tambahan kepada kamu sebagai rujukan untuk kamu menyiapkan tugasan dalam modul PDPR yang telah Cikgu titipkan. Oke, gunakan maklumat yang Cikgu bagi ini sebagai tambahan. Sekiranya tidak mencukupi, kamu boleh mencari menggunakan engine carian dalam internet. Oke. Sampai di sini saja sesi pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang dalam Jom Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Priscilla. Bye.